Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Berjumpa kembali kita dalam topik perniagaan antarabangsa jam yang kelima, iaitu subtopiknya adalah galakan dan perlindungan kepada perniagaan antarabangsa. Kita pergi kepada yang pertama 6.5A, peranan kerajaan dalam menggalakkan pemasaran antarabangsa. Yang pertama, kita nak mengenali agensi kerajaan yang bernama MATRID. MATRID bermaksud The Malaysia External Trade Development Corporation ataupun dalam bahasa Melayunya adalah Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia. MATRID ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Antarabangsa ataupun MITI. MATRID merupakan satu agensi ataupun sebuah badan berkanun yang mempromosikan perdagangan luar negara bagi negara kita. Berikut disenaraikan peranan-peranan yang dilakukan oleh MATRID. Yang pertama adalah memperkenalkan, mewujudkan dan membangunkan perdagangan luar negara dengan penekanan kepada ekspor barangan siap dan separuh siap. Yang kedua, merangka dan melaksanakan strategi pemasaran di luar negara. Yang ketiga, menyediakan sistem maklumat pasaran antarabangsa yang menyeluruh. Yang keempat, memastikan keupayaan bersaing di peringkat antarabangsa bagi produk keluaran Malaysia. Yang kelima, menasihati kerajaan kepada perkara-perkara yang berkaitan dan bertindak sebagai ejen kepada kerajaan, individu atau organisasi yang berkaitan perdagangan luar negara. Yang keenam, membangunkan, mempromosikan dan memberikan khidmat nasihat berkaitan dengan perdagangan. Dan yang ketujuh, mewakili Malaysia dalam forum-forum antarabangsa berkaitan dengan perdagangan. Seterusnya adalah badan yang dikenali sebagai MITI ataupun sebuah kementerian, Ministry of International Trade and Industry. MITI merupakan sebuah kementerian di bawah Kerajaan Persekutuan Malaysia. Kementerian ini diberi tanggungjawab untuk menyelia kegiatan perdagangan yang dijalankan oleh Malaysia seperti import dan ekspor, selain menyelaras kegiatan dan dasar-dasar perindustrian negara. Kementerian ini yang ditubuhkan bermodelkan kementerian yang sama di Jepun, mengetuai usaha-usaha penggalakan pelaburan asing di Malaysia melalui Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia, iaitu agensi yang dipertanggungjawabkan kepadanya yang mempunyai pejabat di beberapa buah negara dagang utama Malaysia, iaitu seperti Amerika Syarikat, Jepun, Australia, United Kingdom dan juga Jerman. Selain itu, terdapat MITI, kaki tangan MITI yang diketuai oleh seorang menteri yang mewakili negara ini
dalam rundingan berkaitan perjanjian-perjanjian perdagangan dengan negara asing seperti Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN ataupun AFTA. Lihat kepada peranan-peranan yang dijalankan oleh MITI. Yang pertama, merancang, menggubal dan melaksanakan dasar-dasar pelaburan, pembangunan, perindustrian dan perdagangan luar negara. Yang kedua, merangka dasar dan strategi pembangunan perindustrian. Yang ketiga, menggubal dan menggalakkan hubungan perdagangan dua hala dan pelbagai hala serta kerjasama perdagangan serantau. Yang keempat, merancang dan menggalakkan pembangunan prestasi ekspor Malaysia di pasaran antarabangsa. Yang kelima, merancang, menyelaras dan mengesan pembangunan perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana. Yang seterusnya adalah memaju dan memperbaiki kemahiran pengurusan, penyeliaan dan keusahawanan amnya kepada golongan swasta dan khususnya kepada golongan Bumiputera di Malaysia. Dan seterusnya adalah memastikan negara mendapat faedah yang maksimum daripada institusi pembuatan. Terusnya 6.5B kita akan belajar berkenaan dengan blok-blok perdagangan yang ada kaitan dengan Malaysia dan juga antarabangsa. Yang pertama adalah AFTA. AFTA bermaksud ASEAN Free Trade Area ataupun kawasan perdagangan bebas ASEAN. AFTA adalah satu keputusan penubuhannya berlaku sewaktu sidang kemuncak keempat ASEAN pada tahun 1992. Pada sidang mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN pada September 1994 bersetuju pelaksanaan sepenuhnya akan dilakukan pada tahun 2008 dan dipercepatkan kepada tahun 2003 secara berperingkat. Tujuan AFTA ditubuhkan, yang pertama, meningkatkan perdagangan di rantau ASEAN dengan melaksanakan pasaran bebas. Pasaran bebas ini bermaksud barangan ASEAN boleh menembusi pasaran negara anggota. Jadi terdapat 10 negara ASEAN dan pasaran-pasaran mereka boleh masuki antara satu sama lain tanpa sebarang tarif ataupun mendapat tarif yang minimum, iaitu antara 0 hingga 5% sahaja. Yang kedua, meningkatkan kedudukan ASEAN sebagai kawasan pengeluaran yang berdaya saing dan memenuhi pasaran global. Blok yang seterusnya yang akan kita pelajari adalah NAFTA. Satu blok yang dianggotai oleh USA, Mexico dan juga Kanada. North America Free Trade Agreement, iaitu Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara. Okay. Pada tahun 1991, Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico mengadakan rundingan untuk menubuhkan NAFTA. Okay. Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara. Okay. Dan dianggotai oleh mereka, iaitu ketiga-tiga buah negara tersebut. Pada 1 Januari 1994, NAFTA telah dikuatkuasakan. Okay. Tujuannya adalah matlamat pembentukan NAFTA adalah bagi menghapuskan halangan dagangan dan pelaburan di antara negara anggota secara tidak langsung menghapuskan tarif dagangan
1/2 ekspor Mexico ke Amerika Syarikat dan lebih 1/3 ekspor Amerika Syarikat ke Mexico. NAFTA juga merancang untuk menghapuskan halangan dagangan bukan tarif dan melindungi hak harta intelektual produk di kalangan negara ahli. Blok yang ketiga yang akan kita pelajari adalah EU ataupun kita panggil Kesatuan Eropah. Pada 1 Januari 1994, menerusi perjanjian Maastricht, isi telah ditukar namanya kepada European Union, EU. Dianggotai oleh 27 negara-negara Eropah antaranya Belgium, Perancis, Itali, Luxembourg, Belanda, Jerman, Denmark, Ireland, Greek, Sepanyol, Portugal dan banyak lagi. Tidak termasuk UK, United Kingdom, di mana mereka telah keluar pada tahun 2018. Okey. Menerusi perjanjian ini, 4 elemen digariskan dalam Kesatuan Eropah, iaitu mereka di kalangan anggota 7 negara anggota akan mewujudkan satu mata wang tunggal yang dapat diterima pakai oleh negara anggota. Okey. Iaitu mata wang euro dolar. Yang kedua adalah polisi pertahanan dan hal ehwal negara yang seragam di kalangan anggota, ahli anggota. Dan C adalah satu kerakyatan, iaitu rakyat Eropah. Iaitu rakyat Eropah. Dan D, mereka mempunyai parlimen yang berkuasa terhadap negara anggota. Okey, ini adalah berkaitan dengan EU ataupun European Union. Okey, blok yang terakhir yang akan kita pelajari adalah bernama ASEAN ataupun Association of Southeast Asia Nation. ASEAN ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 di Bangkok, Thailand, dengan anggotanya terdiri daripada negara-negara ASEAN. Okey, secara rasminya terdapat 10 negara yang menganggotainya, iaitu Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Indonesia, Filipina, Laos, Myanmar, Vietnam dan juga Cambodia ataupun Kemboja. Apakah tujuan penubuhan ASEAN? Yang pertama adalah mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di rantau Asia Tenggara. Yang kedua, menggalakkan keamanan dan juga kestabilan politik di kalangan negara anggota. Yang ketiga, menyediakan bantuan antara satu sama lain di kalangan negara anggota. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup penduduk negara anggota melalui kerjasama dalam pertanian, perusahaan dan juga perdagangan. Yang seterusnya adalah mengadakan hubungan yang erat dan menguntungkan dengan persatuan antarabangsa dan juga serantau. Yang seterusnya menggalakkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknikal, saintifik dan juga bidang pentadbiran. Dan yang terakhir adalah menggambling tenaga untuk memanfaatkan bidang industri dan pertanian serantau dan memperluaskan aktiviti-aktiviti perdagangan.
Itu saja untuk kuliah jam kelima dan kita akan jumpa lagi pada kuliah terakhir jam ke-6 untuk topik perniagaan antarabangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera.